Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 dengan tajuk pembentangan etika dalam peperangan mengikut cara Islam. Kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Dayang Nuratul Hikmah Kiram binti Albani dengan nama matriks B06211024. Seterusnya. Saya Haris Daniel Berzantio, nombor matriks B0621110102. Nama saya pula Sebastian Sendiri AK Kribat dan nombor matriks saya adalah B0621110135. Nama saya Muhammad Azhar Shah, nombor matriks B06. Teruskan. Dan saya Nur Syamira Nadirah binti Mak Nordin dengan nama matrik B0621100031. Seterusnya. Saya Nur Fahana binti Azmi dengan nama matrik 0621101149. Kami akan membentangkan mengenai etika dalam peperangan mengikut cara Islam. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Secara umumnya, Islam adalah agama yang cintai kedamaian. Islam tidak menggalakkan peperangan kerana maksud dari Islam itu sendiri adalah keamanan dan kedamaian. Oleh itu, Islam tidak menyukai perang. Kerana ketika terjadi perang, banyak aspek yang terlibat dan mereka sendiri akan terancam. Semasa peperangan dalam Islam, umat Islam wajib mengangkat senjata dan mempertahankan maruah agama. Peperangan dalam Islam diberi gelaran jihad yang membawa maksud perjuangan ke jalan Allah. Kata jihad bermaksud mengerahkan kekuatan semua orang untuk mendapatkan apa yang diingini dan menolak apa yang dibenci bagi menjunjung tinggi syiar Islam. Peperangan dalam Islam dirancang untuk melindungi diri sendiri atau memperkuat diri untuk melestarikan agama, menjaga kedaulatan nasional, menjaga keamanan, menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia untuk hidup dan melindungi rumah-rumah ibadat daripada campur tangan asing. Secara umum, terdapat 3 macam etika perang dalam Islam, iaitu etika sebelum perang, etika semasa perang dan etika selepas perang. Dalam konteks etika sebelum perang, tentera Islam diminta memberi pilihan kepada pihak lawan sama ada menerima Islam atau membayar jizyah, iaitu cukai perlindungan. Dan pasukan Islam akan berperang secara musuh dan memulakannya terlebih dahulu seperti yang berlaku dalam Perang Badar. Selain itu, penting sebelum perang mengajak manusia untuk menerima Islam seperti yang dilakukan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq sewaktu menyerang wilayah Hira. Beliau telah menawarkan musuh untuk menerima 3 pilihan, iaitu menganut agama Islam, mencari kedamaian dan membayar jizyah. Tegasnya, Islam tidak membiarkan rakyatnya bertarung kecuali ia bertarung terlebih dahulu. Etika yang seterusnya ialah etika semasa perang. Tentera Islam dilarang memerangi orang kafir yang lemah seperti kanak-kanak, wanita, orang cacat, orang lumpuh, termasuk paderi. Selain itu, tentera Islam tidak dibenarkan memusnahkan harta benda, menebang pokok atau membakar rumah kecuali dalam keadaan kecemasan. Ini menunjukkan kepentingan Islam untuk keselamatan dan keamanan. Islam juga melarang sebarang tindakan yang boleh mengaitkan musuh seperti memotong mayat musuh, seperti Hindun bin Utbah yang memotong mayat Saidina Hamzah, bapa saudara Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Etika yang ketiga ialah etika selepas perang, iaitu Islam telah menetapkan bahawa setiap perjanjian damai yang ditandatangani adalah wajib
bagi setiap Muslim yang terlibat dalam perang secara langsung atau sebaliknya. Contoh yang terbaik adalah dari kesetiaan umat Islam untuk menghentikan tembakan selama 10 tahun yang ditetapkan dalam perjanjian Hudaibah. Dalam Perang Badar, Al-Baghdadi menggunakan kaedah diplomati iaitu tahanan perang perlu menyelamatkan diri mereka dengan pengetahuan serta jumlah wang tertentu. Setiap tahanan perang yang tidak beriman yang mampu mendidik 10 kanak-kanak Muslim untuk membaca dan menulis tanpa syarat dibebaskan. Ini adalah satu cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, etika ini tidak akan digunakan oleh musuh yang benar-benar berbahaya, terutama untuk umat Islam. Tegasnya, semua etika yang dipraktikkan oleh tentera Islam sangat penting untuk dipraktikkan sebelum, selama dan selepas perang. Kerana setiap etika ini memberi kesan yang baik kepada semua pihak. Selain itu, ia juga amatlah penting untuk mengelakkan orang-orang yang lemah daripada menjadi mangsa. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada Saudara Haris. Dekat dia. Okey, terima kasih kepada saudari Fahana. Doktor, sorry sikit slide ni dia lambat masuk. Okey, tak apa. Lain. Okey. Saya akan teruskan lagi dengan pembentangan ini dengan membentangkan mengenai latar belakang kajian. Generasi awal umat Islam iaitu para sahabat Rasulullah SAW yang dididik dan diasuh oleh Rasulullah bukan sahaja dibesarkan menjadi umat Islam yang baik dan taat, tetapi juga menjadi mujahid yang tegas dalam memperjuangkan dan melindungi Islam di medan perang. Abu Bakar bin Abi Quhafah, Ali bin Abi Talib, Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, Abu Salamah Abdul Al-Asad dan ramai lagi berkesan dalam perantaraan arahan Rasulullah. Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada mereka manhaj dan prinsip terbaik untuk semua aspek pertempuran, termasuk matlamat, persediaan, peraturan dan etika dalam pertempuran, serta perancangan strategik dan taktik di medan perang. Umat Islam khususnya pendakwah dan mujahid boleh mendapatkan banyak maklumat dan nasihat berguna dalam subjek berkaitan jihad dan peperangan dengan membaca dan menganalisis sirah Rasulullah SAW dan pelayaran jihad perang para sahabat. Tambahan pula ia sedang bersiap sedia untuk menghadapi serangan dan peperangan dari pelbagai aspek daripada musuh Islam. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Sejauh manakah etika peperangan Islam tidak melanggar norma menjadi ketamadunan dunia? Ilmu perang jangan sesekali dilupakan oleh umat Islam pada bila masa sekalipun. Ini kerana musuh Islam ada di mana-mana sahaja tidak akan sunyi melihat Islam bangkit dan umat Islam bangkit menegakkan syariat Tuhannya. Mereka akan melakukan apa sahaja perancangan dan tindakan memerangi umat Islam termasuk mengangkat senjata. Dari permulaan kebangkitan Islam hingga ke hari ini, umat Islam tidak putus-putus menghadapinya serangan daripada musuhnya. Pada zaman Rasulullah SAW, musuh Islam terdiri daripada orang musyrik dan Yahudi. Apa yang berlaku sekarang di Afghanistan, Palestin, Lebanon, Iraq dan Bosnia dan Herzegovina dengan insiden-insiden terbaru di Czech menunjukkan bahawa umat Islam pada zaman moden tidak terlepas daripada serangan bersenjata dari lawan mereka. Natijahnya, mereka mesti bersedia dengan memberi perhatian kepada tanggungjawab jihad, termasuk jihad tempur, serta sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat dan umat Islam generasi terdahulu. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Azlan. Okey, saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian mempunyai 3. Iaitu yang pertama ialah menganalisis tahap kefahaman masyarakat terhadap etika peperangan dan Islam. Yang kedua ialah punca-punca tercetusnya peperangan Islam. Dan yang ketiga ialah kesan-kesan peperangan Islam. Seterusnya saya akan menerangkan metodologi kajian. Kaedah kajian yang digunakan oleh pekaji ialah kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik dijalankan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat dan betul. Dalam kaedah ini, borang soal selidik diperlukan untuk memudahkan lagi kajian yang hendak dijalankan. Soalan dibentuk sebagai borang soal selidik yang sesuai dengan tajuk yang dikaji dan dapat memenuhi objektif kajian. Banyak 20
kurang soal sidik telah diedarkan berdasar 3 objektif yang telah dilakukan. Semua soalan hendaklah ditantukan betul pada soalan yang berkenaan saja. Kurang soal sidik ini dianalisa menggunakan bilangan dan peratus untuk memudahkan proses kajian. Data yang diambil daripada jadual akan dipersembahkan dalam dapatan kajian menggunakan jadual, NIM dan catatan. Saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya ialah definisi kata kunci. Definisi kata kunci merupakan tajuk kajian ialah etika peperangan dalam Islam. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengetahui definisi kata kunci daripada tajuk ini sebelum kajian ini dilakukan. Kata kunci adalah perkataan atau rangkai kata yang terpenting dalam sesuatu ayat atau teks. Kata kunci biasanya muncul lebih kerap dari perkataan lain. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, etika bermaksud ilmu bukan prinsip-prinsip akhlak yang atau moral. Siapa yang tengah bentang ni? Siapa yang tengah bercakap tadi ni? Siapa yang tengah bercakap? Tak, yang membentang lah. Tengah bentang siapa? Nur Samira ke? Dayang ke? Nur Farhan? Apa dia? Yang tengah bentang tadi tu. Tak, saya pun saya tengok tak nyala. Tak tahu siapa nak. Ini siapa yang bentang definisi kata kunci tadi? Saya, Fana. Itu saja nak tanya. Tak nampak mulut dia kami. Teruskan. Tajuk kajian ini ialah etika peperangan dalam Islam. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengetahui definisi kata kunci daripada tajuk ini. Sebelum kajian ini dilakukan, kata kunci adalah perkataan atau rangkai kata yang terpenting dalam sesuatu ayat atau teks. Kata kunci biasanya muncul lebih kerap dari perkataan lain. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, etika bermaksud ilmu bukan prinsip atau akhlak moral. Etika ialah cabang falsafah yang dihaskan untuk masalah moral. Etika berbeza dengan moral kerana moral didasarkan pada kepatuhan terhadap norma-norma budaya, hierarki atau agama, adat istiadat dan perintah atau perintah. Sementara etika berusaha untuk mendukung cara hidup atau pemikiran manusia. Selain daripada itu, maksud peperangan dalam Kamus Dewan edisi keempat ialah perang, perjuangan, pertempuran medan-medan, peperangan ialah konflik terancang yang lazimnya berpanjangan di antara dua atau lebih negara atau aktivis bukan negara. Perang merupakan perbalahan menggunakan senjata sehingga membunuh antara sesama umat, merosakkan sosial dan memusnahkan ekonomi. Peperangan merupakan hal-hal yang tidak diingini oleh setiap umat Islam yang merupakan pertikaian yang seharusnya dielakkan. Ketiadaan perang membawa kepada keamanan. Satu tanggapan biasa, peperangan ialah satu siri kempen tentera antara sekurang-kurangnya dua belah pihak yang melibatkan satu pertikaian mengenai kedaulatan kawasan, sumber, agama dan banyak lagi isu-isu lain. Sesuatu peperangan untuk mendapat kemerdekaan dari penjajahan kadang-kala dipanggil sebagai peperangan pembebasan. Sementara suatu peperangan dalaman bagi negeri sama dipanggil peperangan saudara. Secara keseluruhannya, etika peperangan dalam Islam ialah ilmu peperangan dalam Islam adalah bertujuan untuk mempertahankan agama dan menyebarkan dakwah ke seluruh pelosok dunia. Islam adalah agama pendamaian dan tidak suka kepada keganasan. Buktinya, apabila Islam berjaya menakluki mana-mana wilayah, tidak ada dalam sejarah berlaku pemaksaan menukar wilayah agama. Apatah lagi menyeksa tawanan perang. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada saudara Azlan dan Sebastian.
Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang jadual bilangan responden. Berdasarkan jadual bilangan responden, ia menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina, umur, bangsa dan juga status mereka. Daripada 20 orang responden yang telah disampaikan, ramai 12 orang perempuan responden, iaitu bersamaan dengan 60% lebih ramai daripada lelaki, iaitu sebanyak 8 orang atau bersamaan dengan 40%. Selain itu, terdapat 3 kategori umur responden. Bagi umur 19 hingga 21 tahun sebanyak 15 orang atau bersamaan dengan 15% daripada jumlah keseluruhan ialah 20 orang. Manakala bagi umur 22 hingga 24 tahun pula terdapat 3 orang sahaja responden. Bagi umur 26 tahun pula hanya terdapat 2 orang sahaja responden. Di samping itu, bagi bangsa responden pula selama 13 orang responden yang berbangsa Melayu atau bersamaan dengan 65%. Manakala bagi responden yang berbangsa Cina pula selama 3 orang dan bagi bangsa India pula hanya seorang sahaja responden. Seterusnya, bilangan status responden yang masih bujang adalah 19 orang atau bersamaan dengan 95%, manakala hanya seorang responden sahaja yang telah berkahwin atau bersamaan dengan 5% daripada jumlah keseluruhan iaitu 20 orang. Ini saya akan menerangkan tentang analisis kefahaman masyarakat terhadap etika peperangan dalam Islam. Berdasar rajah tersebut, seramai 11 orang yang sangat setuju dengan soalan yang telah dinyatakan iaitu peperangan Islam mempunyai etikanya yang mampu memupuk disiplin dan Islam. Manakala sampai 8 orang yang menyatakan bahawa mereka setuju dengan pernyataan yang telah dinyatakan, dan akhir sekali hanya seorang sahaja yang tidak pasti dengan soalan yang telah dinyatakan. Selain itu, berdasarkan rajah yang seterusnya, terdapat 12 orang responden yang sangat setuju terhadap soalan yang telah dinyatakan, iaitu etika utama peperangan dalam Islam ialah mematuhi tingkat Tuhan atau bersamaan dengan 60%. Manakala selama 8 orang yang setuju yang tersebut atau bersamaan dengan 40% daripada jumlah keseluruhan responden iaitu sebanyak 20 orang atau 1%. Seterusnya, bagi rajah yang seterusnya terdapat 15 orang responden yang sangat setuju terhadap pernyataan yang dikemukakan, iaitu peperangan Islam tidak memerangi musuh yang tidak memiliki kekuatan seperti kanak-kanak, kaum wanita dan orang cacat. Manakala selama 5 orang responden yang hanya menyatakan setuju saja atau bersamaan dengan terus daripada jumlah keseluruhan responden iaitu sebanyak 20 orang. Selain itu, berdasarkan rajah yang seterusnya, dapat dilihat bahawa selama 15 orang responden yang sangat setuju terhadap pernyataan bahawa peperangan Islam dilarang merosakkan harta benda, memotong pokok atau membakar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Manakala selama 5 orang sahaja yang setuju dalam hal yang sedemikian atau bersamaan dengan 25% daripada jumlah keseluruhan iaitu 20 orang responden. Bagi rajah yang terakhir ialah banyak 15 orang yang sangat setuju dalam petikan yang bahawa peperangan Islam tidak boleh memerangi orang yang sudah menyerah atau yang sudah damai. Manakala selama 3 orang yang setuju di dalam perkara ini atau bersamaan dengan 15%. Selain itu, hanya 2 orang sahaja yang tidak pasti dalam petikan di dalam rajah tersebut atau bersamaan dengan 10% daripada jumlah keseluruhan iaitu sebanyak 20 orang responden. Ini saya akan serahkan urutan seterusnya oleh Bastian. Okey, saya akan menerangkan tentang punca-punca. Anda boleh dengar? Boleh. Okey, saya akan menerangkan tentang punca-punca. Yang pertama iaitu tentang punca umat Islam ditindas. Di sini kita dapat melihat bahawa sebanyak 50% yang setuju terhadap punca tersebut, manakala sebanyak 45% daripada 20 orang responden mengatakan bahawa mereka sangat setuju terhadap punca tersebut. Dan seterusnya, punca yang kedua adalah perampasan harta benda dan juga pengurusan kaum muslim. Di sini kita dapat melihat bahawa 55% daripada 20 responden sangat setuju terhadap punca tersebut, manakala 20% daripada 20 responden ini setuju terhadap punca tersebut dan juga sebanyak 25% daripada 20 responden ini tidak pasti terhadap punca tersebut.
Dan seterusnya punca yang ketiga iaitu pengusiran kaum muslimin dari kota Mekah. Dari sini kita dapat melihat bahawa sebanyak 40% daripada 20 responden sangat setuju terhadap punca ini, manakala 30% daripada 20 responden setuju terhadap punca ini dan juga 30% iaitu sama dengan orang yang mengatakan setuju ini tidak pasti terhadap punca ini. Dan punca keempat adalah punca kaum musyrikin ingin menghapuskan orang Islam di Madinah kerana bimbang perdagangan dengan Syam terganggu. Di sini kita dah dapat lihat bahawa orang yang menjawab sangat setuju dan setuju adalah sama, iaitu 40% daripada 20 responden dan juga 20% lagi adalah tidak pasti terhadap punca ini. Dan punca yang terakhir adalah berlakunya sikap tidak puas hati terhadap orang-orang Islam. Di sini kita dapat melihat bahawa 45% daripada 20 orang responden ini setuju terhadap punca ini, manakala 35% pula adalah sangat setuju dan juga 20% adalah tidak pasti. Dan seterusnya adalah kesan-kesan berlakunya peperangan Islam ini. Kesan yang pertama adalah ia akan mengajar manusia dalam sikap berperi kemanusiaan. Di sini sebanyak 70% daripada 20 responden sangat setuju terhadap kesan ini dan manakala 30% daripada 20 responden ini setuju dengan kesan tersebut. Kesan yang kedua adalah ia dapat mengajar manusia dalam tidak bersikap tamak dalam harta benda dengan tidak merampas harta musuh yang telah mengaku kalah. Di sini kita dapat melihat bahawa sebanyak 70% daripada 20 responden sangat setuju, manakala 30% adalah setuju terhadap kesan ini. Manakala kesan yang ketiga adalah ia dapat mengajar manusia dalam pentingnya mempertahankan agama. Sebanyak 70% daripada 20 responden ini sangat setuju terhadap kesan ini, manakala 30% pula adalah setuju dengan pertanyaan ini. Dan kesan yang keempat adalah ia dapat mengajar manusia dalam memaafkan musuh. Sebanyak 70% daripada 20 responden ini sangat setuju dengan kesan ini, manakala 25% adalah setuju dan 5% lagi adalah tidak pasti terhadap kesan ini. Dan kesan yang terakhir adalah ia dapat mengajar manusia supaya tidak membunuh orang yang lemah. Sebanyak 65% sangat setuju dengan kesan ini dan manakala sebanyak 30% adalah setuju dan juga 5% lagi adalah tidak pasti. Itu saja daripada saya akan memberikan peluang kepada pembentang yang seterusnya. Teruskan. Okey, seterusnya saya akan mentangkan langkah-langkah untuk mengelak peperangan. Yang pertama, dengan cara mengambil pendekatan untuk berunding dalam menyelesaikan konflik antara sesebuah negara. Sekiranya para pemimpin telah mengadakan rundingan dan berbincang permasalahan yang dihadapi dengan baik, maka ia secara tidak langsung dapat mengelakkan daripada tercetusnya peperangan. Sekiranya langkah ini tidak diambil, maka ia akan mengakibatkan kehilangan nyawa umat-umat yang tidak bersalah, di mana mereka merupakan benteng-benteng utama yang akan mempertahankan negara mereka kelak. Yang kedua, mendirikan lembaga perlindungan. Negara-negara yang mencintai kedamaian akan membentuk satu lembaga di mana ia dapat melindungi keamanan dan kesejahteraan negara daripada tercetusnya konflik peperangan. Diharapkan perlembagaan tersebut dapat menjadi pencegahan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dalam negara, seterusnya dapat mengekalkan keharmonian dalam negara. Dengan adanya lembaga perlindungan ini juga, ia secara tidak langsung dapat memberi manfaat yang tersendiri buat rakyat, di mana rakyat akan merasa lebih aman dan tidak perlu takut kerana peperangan tidak akan tercetus kerana negara mereka telah menubuhkan lembaga perlindungan ini.
Okay, yang ketiga, menghargai budaya masyarakat negara lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi peperangan adalah dengan menghargai budaya negara lain. Dengan saling menghargai budaya negara lain, dengan cara tidak menghina dan memojokkan budaya tersebut, ia dapat mengelakkan daripada berlakunya peperangan. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak berasa terhina dan tidak akan berdendam sekiranya menghormati budaya masyarakat mereka. Namun begitu, sekiranya kita tidak menghormati budaya dan adat resah negara mereka, maka kemarahan akan tercetus dan sekaligus akan menyebabkan berlakunya peperangan oleh kerana kemarahan tersebut. Yang keempat, memupuk dan menyemai budaya cintakan keamanan dan membenci peperangan di peringkat kanak-kanak dan orang ramai boleh dilakukan melalui program-program tertentu. Contohnya, melancarkan pameran keamanan dan kempen untuk menyediakan perang sebagai jenayah. Semua masyarakat dunia perlu menganggap pembunuhan secara beramai-ramai dalam perang sebagai satu jenayah dan mereka yang melancarkan peperangan perlu dihukum dengan hukuman yang berat. Dalam hal ini, media massa, media cetak dan media sosial perlu memainkan peranan yang lebih berkesan dalam usaha menyedarkan rakyat tentang kesan-kesan buruk peperangan. Program-program cintakan keamanan ini perlu disebarkan luas bagi memberi mesej kepada masyarakat dunia tentang pentingnya kita menolak peperangan kerana peperangan bukan penyelesaian kepada sesuatu konflik. Yang terakhir, menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar. Semua negara di dunia perlulah menjalin hubungan yang baik demi kebaikan dan kepentingan bersama. Hubungan ini boleh dieratkan dalam semua bidang termasuk bidang politik, perdagangan dan pelancongan. Contohnya melalui perkongsian budaya, pertukaran teknologi dan penyertaan dalam pertandingan sukan. Cara ini dapat menjamin kestabilan politik sebuah negara seterusnya menyumbang kepada keamanan dunia. Seterusnya saya serahkan kepada Dayang. Silakan. Kesimpulannya, etika peperangan dalam Islam sangatlah penting untuk kita fahami dan pelajari, khususnya yang beragama Islam. Hal ini demikian agar kita dapat mempersiapkan diri dan mempraktikkan etika tersebut apabila berhadapan dalam peperangan yang mungkin akan berlaku pada masa yang akan datang. Dengan itu, kita dapat terhindar daripada melakukan perkara yang sangat berlawanan dalam etika peperangan Islam, misalnya merosakkan harta benda, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar, yang mana perkara ini dapat kita lihat jelas berlaku pada akhir-akhir ini. Dengan ini, kita bukan sahaja dapat mematuhi etika peperangan dalam Islam, malah kita juga dapat menjaga nama baik agama, bangsa dan negara kita. Sekian, terima kasih. Itu saja pembentangan. Ya, Doktor, itu saja. Dalam pembentangan anda tadi, etika peperangan dalam Islam ni sangat baiklah dikatakan ya. Kenapa orang tak nak ikut? Kenapa orang tak nak ikut etika peperangan yang baik ni? So, siapa boleh jawab? Maksud doktor ikut dalam peperangan ke apa? Maksudnya kenapa ramai orang tidak mengikuti tata cara ini? Katanya baik, kenapa tak ikut? Bukan ikut perang. Tidak mengikuti tata cara yang awak cakap ni lah. Saya rasa dunia ni dah dunia moden lah, kira dah. Peperangan pun, setiap peperangan ada tata cara dia sendiri. Tapi dalam peperangan Islam ni, saya dapati bahawa ia berkaitan dengan agama. Jadi untuk memperluaskan agama dia kira macam untuk menunjukkan bahawa dengan menggunakan tata cara agama Islam ni, kita dapat
berperan dengan baik lah kira dah. Jadi betul. Lebih kali, lebih sekarang zaman sekarang ni banyak yang peperangan menggunakan macam tenaga nuklear, macam peperangan yang tak macam yang sebelum ni yang peperangan itu menggunakan macam parang, pedang, dia punya gaya peperangan pun dah berubah. So yang macam zaman sekarang ni siapa yang mempunyai kuasa macam tenaga nuklear yang lebih, dia boleh menguasai lah. Dia guna cara macam tu zaman sekarang. Dia tak guna macam cara macam peperangan dalam Islam, dia kena macam ada fair and square, kira kena sama-sama adil lah dalam dalam pertarungan. Doktor, boleh saya tambah sikit? Tambah. Okey, silakan. Aris. Okey. Sebab tu kalau kita pernah selalu dengar perkataan ni Islamofobia. Dia mengikut ni, contoh kalau kita katakanlah stereotip Islam. Asal dengan Islam je orang akan cakap selalu orang belah barat. Dia akan cakap ni pembunuh, bom, teroris. So buat apa diorang nak ikut cara Islam? Walaupun betul, diorang takkan fikirkan cara musuh tu adalah betul. Sebab tu diorang tak ikut. Itu saja. Terima kasih, ringkas tu. Islamofobia kan. Apakah beza antara etika Islam dengan etika yang ada pada hari ini? Etika peperangan yang ada. Apakah beza? Kalau kita ikut, betul ya. Kalau ikut perang sekarang, diorang nak kurangkan pengorbanan daripada pihak sendiri. So maknanya diorang tak kisah apa yang berlaku dekat pihak musuh. Contoh macam perang yang sekarang tengah berlaku, Rusia dengan Ukraine. Diorang main bom je, diorang tak hantar pun sangat tentera diorang masuk macam secara sendiri. Malaysia masuk dan tembak sana, tembak sini, bunuh sana. Diorang tak benarkan masuk situ. Diorang akan pakai mesin macam bom, masukkan jet ke apa, pasang bom nuklear. So diorang di situ diorang dapat kurangkan orang kata casualties daripada pihak dia, tapi menambahkan kepada pihak musuh. Itu kalau dari segi Islam, dia adil, dia tak akan bunuh pada orang yang lemah. Contoh macam orang tua, kanak-kanak, perempuan. Sebab itu ada tergolong dalam golongan yang lemah. So yang dia hanya akan bunuh golongan yang berperang lah, yang mampu untuk berperang. Yang kedua, diorang tak akan merosak, kalau ikut cara Islam, kita tak akan merosakkan alam sekitar. Macam contoh kalau macam zaman sekarang, bila pakai bom, alam sekitar tu rosak lah, bangunan semua roboh, tumbuh-tumbuhan mati, haiwan. So itulah perbezaannya zaman sekarang dengan zaman dahulu. Zaman dahulu dia tak bergantung sangat kepada teknologi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Haris. Rasanya itu saja kot untuk bulan ni. Ada nak cakap lah? Yang lain nak tambah ke apa? Tak ada. Yang lain ada nak tambah tak? Nak cakap etika peperangan yang zaman dulu sebelum ni, perangan lebih kepada tertutup dan tak ramai yang tahu pasal peperangan. Berbeza dengan sekarang, macam kalau ada peperangan akan lebih terbuka kerana media sosial menyampaikan dengan lebih pantas mengenai sesuatu berita mengenai peperangan ataupun perbalahan. Itu beza dia antara dulu dan sekarang. Okey, itu sajalah. Ada lain nak tambah lagi? Dah, cukup. Cepat. Doktor, saya nak tambah. Okey, silakan. Macam kalau dulu diorang fokus kepada agama, kalau sekarang ni diorang tak kisah sangat sebab diorang mau kepada memenuhi diorang punya nafsu sendiri untuk sama ada untuk membalas dendam, menguasai ekonomi dan sebagainya. Sebab tu diorang tak ikut sangat agama punya etika.
Jadi seharusnya macam mana tu Dayang? Seharusnya dia kena ikut agama ataupun tak? Adalah lebih baik kalau ikut. Lebih baik ke wajib? Wajib. Wajib bagi umat Islam. Wajib bagi umat Islam. Okey. Okey. Dah cukup Tak ada lagi Okey, terima kasih.